Hari ini saya bersama dengan anak bangsa saya, ahli parlimen Bali, yang berhormat Ahmad, yang telah dipanggil untuk catatan dalam berkenaan dengan satu protes diadakan di bangunan SPRM pada hari Isnin baru ini. Beliau ini disiasat di bawah dua seksyen. Satu adalah di bawah seksyen 9/5 Akta Penghimpunan Aman 2012, yang kalau yang commission adalah maksimum RM10,000 Malaysia. Dua adalah di bawah peraturan penyakit berjangkit kawalan peraturan 10 PDP panjang, yang di mana kalau disabit dia membawa hukuman denda tidak lebih daripada 1,000 ataupun penjara tidak lebih 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. So hari ini kita datang dan juga memberi kerjasama yang baik. Hampir setengah jam lah kita di dalam. Proses itu berjalan dengan baik, tapi secara amnya kita rasa adalah kesal lah, sebab yang rakyat ni nak proses benda yang betul-betul bermakna ni, orang yang masih society itu masih belum disiasat lagi. Rasa itu mungkin ada sedikit. So dari segi teknikal undang-undang itulah kita saya bukan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada pihak media. Terima kasih kepada saudara YB Jimmy Puah yang bertindak sebagai peguam saya pada hari ini, dan juga terima kasih kepada pihak polis yang memberi kerjasama sepenuhnya pada pagi ini. Jadi dan juga teman-teman yang hadir, Angkatan Muda dan rakan-rakan keadilan. Jadi hari ini kami tampil, YB Jimmy dah terangkan dalam soal teknikal. Cuma saya nak sentuh sedikit keadaan terkini lah, yang mana memang hasrat itu bermula apabila Tan Sri Azam Baki sendiri yang membuat pengakuan dalam sidang media beliau. Jadi perkara ini Jumaat lepas kami telah membuat laporan polis di IPD Yang Wangi untuk membolehkan siasatan dibuat daripada agensi polis dan juga terkait juga dengan ASIC Suruhanjaya Security Malaysia. Kemudian dari segi respon yang diterima itu, banyak alasan yang diberikan seolah-olah perkara ini bukan satu keutamaan. Malah terdapat menteri-menteri yang masih mempertahankan, merendah-rendahkan isu ini, mengatakan tidak itu rendah, tidak menjadi masalah dan sebagainya. Cuma yang kita putuskan adalah untuk mendapat maklum balas daripada SPRM sendiri. Maka pertanyaan itu ditujukan kepada Tan Sri Azam Baki sama ada beliau akan berundur ataupun meletakkan jawatan. Jadi sebenarnya penghargaan juga kepada beliau kerana semalam hari Rabu dalam tempoh 2 hari beliau dah bagi jawapan kepada pertanyaan daripada Angkatan Muda Keadilan, yang mana beliau sebut dia tidak akan letak jawatan dan serah bulat-bulat hanya kepada kuasa yang di-Pertuan Agong. Masalahnya sekarang ini, bagi pihak kami, kita dah usaha, kalau tak desak sedemikian rupa, dia tak akan menjawab. Jadi bagi saya agak terkejut juga, dalam tempoh tak sampai 48 jam boleh pula dia menjawab. Cuma sebenarnya dalam jawapan semalam juga beliau mengelak untuk menjawab isu yang sebenar. Isu pokoknya adalah masih berbalik kepada soal saham yang dibelinya menggunakan akaunnya yang dikatakan menggunakan wang adiknya. Jadi sekarang ini apabila beliau dah kata tak nak letak jawatan dan sebagainya, apa lagi ruang yang kita ada untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan? Yang menjadi isu apabila kes ini berlaku, kes-kes sebelum ini yang juga melibatkan SPRM, membuktikan bahawa sistem semak dan imbang ataupun mekanisme check and balance kepada tugas-tugas SPRM ini
ada kelompongan yang ternyata luas menyebabkan kes ini berlarutan. Sepatutnya boleh diselesaikan dengan segera. Kes ini berlarutan walaupun Akta SPRM sedia ada ni menyatakan ada 5 ataupun 3, dia undang-undang 3, kemudian pentadbiran 2 jawatankuasa yang di bawah SPRM untuk memantau SPRM itu sendiri. Hari ini terbukti itu gagal sebab dah buat segala siasatan dan terbukti bila lembaga penasihat itu dilihat lebih membela tanpa berkongsi fakta ataupun dapatan yang lebih luas, maka pengurusi tasriah berusaha itu pun dipertikaikan sekarang. Jadi sebab itu hari ini kita bagi kerjasama. Cuma harapan yang seterusnya, sepatutnya kita kena cari jalan bagaimana nak selamatkan institusi SPRM ini. Apakah kaedah semak dan imbang yang boleh diguna pakai supaya kes sebegini dapat dileraikan dan juga tak berulang lagi sekali. Jadi sebab itu bagi pihak Angkatan Muda Keadilan, niat kami hanya nak menyerahkan memorandum. Kita dah serahkan kepada memorandum kepada SPRM. Jawapannya dia tak nak letak jawatan. Jadi sebab itu AMK bercadang untuk serahkan satu lagi memorandum pada hari Khamis 20 hari bulan yang dipanggil memorandum rakyat. Yang itu kita nak bertanya ataupun mencari solusi kepada permasalahan sistem semak dan imbang yang berlaku dalam SPRM pada hari ini. Akta itu yang guna pakai sekarang tahun 2009. Saya rasa dah tiba masa untuk negara Malaysia melihat kembali akta tersebut untuk menambah baik dan mengelak kes-kes integriti seperti ini yang menjadi pertikaian yang melemahkan kedudukan SPRM itu sendiri dan menimbulkan suasana seperti darurat integriti. Kerana bagi saya, bila rasuah itu kita hina, barulah maruah kita itu terbina sebenarnya. Jadi itu komen daripada saya lah. Ada soalan? Yang akta tu, akta apa yang tadi tuan kata? Akta yang memantau sekarang tu? Okey. SPRM yang ada pada hari ini berdasarkan kepada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tahun 2009. Di bawah akta tersebutlah maka wujud sebagai contoh lembaga penasihat yang dipengerusikan oleh Tan Sri Abu Zahar. Ada lagi 2 akta yang diperuntukkan dalam undang-undang tersebut dan kemudian secara pentadbiran ataupun operasi wujud lagi 2 jawatankuasa. Jadi sekarang ini bila pengurusi SPRM mengatakan beliau sedia disiasat oleh jawatankuasa SPRM, ada 5 ni menyiasat. Tapi dia dah menyiasat di kalangan mereka yang menyebabkan semak dan imbang itu kita tidak tahu sama ada berlaku ketulusan ataupun pihak tersebut mewakili kepentingan rakyat, kepentingan orang awam. Apabila Ketua Pesuruhjaya SPRM mengatakan beliau tidak akan lagi memberi sebarang ulasan ataupun menjawab isu-isu luar, yang menjadi kritisnya adalah di luar pertikaian itu oleh orang awam, bukan daripada AMK semata-mata. Banyak pihak, mufti ada komen, pemimpin negara ada komen, daripada NGO, 50 NGO dah serah memorandum. Jadi jawatankuasa itu sepatutnya memantau ataupun menasihat ataupun fungsi-fungsi dalam jawatankuasa tersebut, tapi sekarang terbukti dah tidak berfungsi. Maka sebab itu tindakan yang perlu dibuat itu adalah terhadap akta SPRM itu sebagai permulaan, yang mana yang kita akan masukkan dalam tuntutan memorandum rakyat. Kuasa memantau SPRM ini ataupun kuasa sebagai contoh melantik pengurusi SPRM itu bukan hanya berdasarkan nasihat daripada Perdana Menteri. Bila kes ini timbul, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin pun mengaku bukan dia punya cadangan pula. Sedangkan nama itu diangkat oleh beliau walaupun dicadangkan pihak yang lain, tapi itu salurannya. Maka siapa yang nak semak lantikan Perdana Menteri itu betul ke tidak? Jadi biar ada proses yang lebih demokrasi, yang lebih demokratik, yang lebih jelas. Bukan kita nak menyalahkan hanya 1-2 individu. Bagi saya isu ini mendedahkan bahawa apa yang kita guna pakai ketika ini, Akta SPRM tahun 2009 ini perlu ditambah baik, perlu dirungkai balik untuk bagaimana check and balance semak dan imbang
terhadap siasatan ataupun terhadap fungsi SPRM itu dapat diperkasakan. Tadi Tuan kata nak serahkan memorandum lagi sekali pada hari Khamis ni. Nak serang kepada siapa? Yang itu kita akan wawarkan kemudian. Cuma sebagai simboliknya memorandum itu kepada Parlimen. Siapa nak sambut di Parlimen, kita tengok siapa yang berani. Sebab bagi saya, Ketua Majlis adalah Perdana Menteri. Kalau beliau tidak mahu menyambut memorandum tersebut, maka kita alukanlah yang mana yang sebenarnya berani berhadapan soal integriti ini untuk menerima memorandum daripada AMK yang kita sedang membuat proses libat urus. Ada pertemuan-pertemuan dengan NGO, dengan persatuan-persatuan pendesak yang berminat dalam soal integriti, soal melawan rasuah ini, supaya yang kita panggil memorandum rakyat itu bukan mewakili pandangan AMK semata-mata, tapi lebih inklusif dan mewakili juga pandangan daripada pandangan masyarakat. Puan, 20 bulan pun hari ada sidang Parlimen kan? Ya. Tak salah. Ya. Jadi mungkin PKR akan buat usul ke di Parlimen nanti? Yang itu perlu diputuskan oleh Parlimen, ahli-ahli Parlimen. Sementara yang kami usahakan ini adalah memorandum daripada pandangan masyarakat luar, supaya sampai kepada pihak Parlimen. Sedangkan 20 hari bulan tu ada persidangan khas khusus untuk banjir, yang mana banjir tu dah sebulan. Kita dulu rakyat protes marah, darurat banjir, lambat ambil tindakan, maka kerajaan terpaksa buat sidang Parlimen khas. Jadi sekarang ni kita minta kalau boleh sekalikan tambah lagi satu hari untuk lihat soal darurat integriti ini juga, supaya ada kaedah ataupun perbincangan yang lebih tuntas dan kita bersama-sama lihat macam mana nak selesaikan kes melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga macam mana nak tambah baik peranan SPRM itu sendiri. Okey, boleh?